Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Istin Al-Haikal dan saya daripada kelas CEEC 2203C1. Dan ini adalah kumpulan saya. Saya Asma Nadia binti Laili. Saya Nurul Syafiqah binti Abdul Manaf. Saya Luqman Hakim bin Zulkarnain. Nama saya Muhammad Haikal Syakirin bin Maslat. Tajuk kumpulan kami yang akan kami bentangkan adalah ancaman pemikiran liberal terhadap pembangunan peradaban Islam di Malaysia. Oleh itu, apakah maksud perkataan liberal? Perkataan liberal ia berasal daripada Latin, iaitu bermaksud liber, yang bermaksud bebas. Secara umumnya, gerakan liberal ini menentang sistem pemerintahan beraja yang berkuasa mutlak atau pegangan Islam yang dianggap sebagai kuno. Oleh itu, hari ini kumpulan saya akan mengupaskan beberapa isu yang boleh dijadikan sebagai satu pengajaran terhadap semua umat Islam untuk menangani ancaman pemikiran liberal terhadap pembangunan Islam di Malaysia. Isu yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah isu berkenaan penulisan semula ayat Al-Quran. Sebelum saya meneruskan pembentangan ini, saya ingin menceritakan sejarah secara ringkas tentang Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang terakhir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, petunjuk untuk semua manusia. Al-Quran juga merupakan sumber inspirasi, bimbingan dan kebijaksanaan untuk berjuta-juta umat Islam di seluruh dunia. Kita semua harus tahu sejarah wahyu dan kompilasi Al-Quran supaya kita dapat memahami betapa pentingnya kitab suci Al-Quran. Al-Quran juga adalah titik iman utama dan terpenting kepada asas-asas masyarakat Islam dan menjadi dasar hukum syariah arahan undang-undang Islam. Jika kita lemah iman kita, maka terjadilah isu-isu ini yang ingin saya terangkan, iaitu antara contohnya adalah penulisan semula ayat Al-Quran. Pandangan orang liberal terhadap Al-Quran ialah umat Islam liberal berpendapat bahawa Al-Quran perlu mentafsir semula tanpa mengikut rujukan tafsiran para ulama yang menulis sebelum ini. Umat Islam liberal juga mengatakan bahawa tafsiran para sejonah masa lalu telah ketinggalan zaman dan tidak sesuai digunakan pada zaman sekarang. Sebagai contoh, Asbabun Nuzul, tafsiran Rasulullah tidak perlu lagi merujuk untuk menafsir Al-Quran. Sebagai contoh, kenyataan Munim Siri pada 19 Ogos 2017 yang mendakwa bahawa Al-Quran pada hakikatnya bukan berasal dari semenanjung tanah Arab, bahkan dari Mesopotamia. Malah beliau turut mendakwa bahawa terdapat perubahan struktur asal teks Al-Quran sehingga menjejaskan maknanya dan ayat makna yang asli seperti yang berlaku ke atas surah Al-Kafirun. Munim Suri mengendalikan bahawa ayat terakhir daripada surah Al-Kafirun menunjukkan sikap toleransi dalam Islam, seakan ayat terakhir ini menggambarkan sifat inklusif bahawa Islam menerima agama lain dan tidak mengenepikan akidah selain dari agama. Pada ayat kedua dari surah bermaksud, aku tidak sembah apa yang kamu sembah, memperlihatkan seakan Islam itu adalah agama yang eksklusif, iaitu menafikan agama lain. Jadi bagi Munim, terdapat percanggahan ayat yang jelas di antara dua ayat tersebut. Seterusnya, Munim datang dengan membawa cadangan bahawa menurut beliau, huruf alif hamzah dalam surah Al-Kafirun telah ditambah oleh seorang yang bernama Ubaidullah ibn Ziyad. Ayat kedua surah Al-Kafirun itu, ayat asalnya berbunyi begini: La a'budu ma ta'budun, yang bermaksud aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Lalu bila alif hamzah itu dibuang, dia akan berbunyi La budu ma ta'budun. Sekiranya huruf hamzah, alif dan bulatan di atas dibuang, maka ia lam dan alif tersebut akan menjadi huruf takkid yang membawa maksud aku sangat sembah apa yang kamu sembah, seakan sesuai dengan konsep yang pluralism yang dibawa. Jadi kesimpulannya di sini, untuk mengelakkan iman kita was-was dengan Allah ataupun Al-Quran, kita perlu memperbanyakkan
mempelajari ilmu agama bersumber kat Al-Quran dan hadis. Jika tak faham maksud dan sumber ayat Al-Quran itu, kita perlu merujuk kepada orang yang lebih berilmu, yang lebih beragama. Kita tidak perlu mencari ilmu itu berseorangan. Malahan kita perlu berguru untuk mempelajari ilmu agama dan memahami pengisian dalam ayat Al-Quran. Yang kedua, memperbanyakkan bacaan Al-Quran dan merenungi maknanya. Yang ketiga, mempelajari Asma' Husna. Bagi isu yang kedua ialah penggunaan Al-Quran untuk menghalalkan LGBT, di mana golongan liberal ini turut menggunakan pendekatan Al-Quran dengan menggunakan beberapa ayat Al-Quran untuk membuktikan bahawa Al-Quran tidak mengharamkan perbuatan LGBT ini. Antara perkara-perkara yang cuba dilakukan oleh golongan liberal ini dengan menggunakan pendekatan ayat Al-Quran ialah, pertama sekali, mereka memanipulasikan dan menukar maksud kisah sebenar kaum Nabi Lut, di mana mereka mendakwa bahawa kaum Nabi Lut dilaknat disebabkan oleh ketika itu kaum Nabi Lut tidak melayani malaikat yang hadir sebagai tetamu ketika itu dengan baik. Yang kedua ialah di mana terdapat seorang penyokong golongan liberal LGBT iaitu Irsyad Manji telah memuat naik satu kenyataan di mana kenyataan beliau mengambil petikan daripada Al-Quran yang mengatakan dia menghidupkan seseorang itu dalam satu jiwa dan menjadikan pasangannya, di mana beliau ingin mengatakan bahawa Al-Quran tersebut tidak menyatakan tentang jiwa tentang seseorang jantina itu. Beliau menggunakan pemahamannya tentang hubungan sesama jenis dan menyatakan bahawa petikan daripada Al-Quran itu tidak pernah mengharamkan hubungan sesama jenis. Yang ketiga ialah di mana golongan ini turut menukar maksud sebenar ayat-ayat Al-Quran. Antara ayat-ayat yang mereka keluarkan ini ialah di dalam surah-surah ini terdapat satu ayat yang membawa maksud yang sama, iaitu Allah menjadikan kita dari diri yang satu, di mana daripada ayat ini mereka mendakwa bahawa tiada disebutkan dengan jelas tentang jiwa jantina seseorang itu. Terusnya ialah bagi langkah pencegahan untuk menghadapi cabaran golongan liberal LGBT ini ialah, pertama sekali, bagi penafsiran ayat Al-Quran kita perlulah merujuk kepada yang lebih arif, iaitu seperti alim ulama', ustaz-ustaz dan ustazah. Seterusnya, kita janganlah mudah percaya tanpa bukti yang kukuh dan juga kita perlulah mengkaji ayat-ayat Al-Quran yang lain yang dapat mencegah dakwaan mereka. Seterusnya ialah ilmu tentang penafsiran Al-Quran perlulah dikukuhkan supaya kita tidak mudah terpengaruh dengan dakwaan-dakwaan mereka dan iman kita tidak goyah dengan apa yang cuba disampaikan oleh mereka. Kesimpulannya, bagi penggunaan Al-Quran untuk menghalalkan LGBT ini ialah kita perlulah menepis segala dakwaan-dakwaan mereka ini dan membuktikan bahawa mereka ini salah, dan juga kita perlulah menjaga nama baik Islam dan juga menjaga peradaban Islam pada masa akan datang supaya Islam tetap kukuh sehingga hari kiamat. Assalamualaikum dan selamat Hari Raya Aidiladha. Jangan terkejut apabila saya menyampaikan ucapan tersebut. Apakah yang terlintas di fikiran anda semua? Sudah semestinya ibadah haji dan ibadah korban. Jadi saya akan meneruskan dengan isu yang ketiga, iaitu pertikaian tentang ibadah korban dalam Islam. Tetapi sebelum itu saya ingin menyampaikan maksud ibadah korban. Ibadah korban bermaksud menyembelih haiwan ternakan Al-An'am dengan niat takarub kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada masa yang khusus, iaitu pada hari Nahar dan hari Tashriq. Pada September 2017, Siti Kasim telah mencetuskan fahaman baharu terhadap ibadah korban. Dakwaan beliau dibahagikan kepada beberapa bahagian. Yang pertama, melalui pemahaman beliau mengatakan dalam surah As-Saffat tidak mengatakan dari manakah asalnya mimpi Nabi Ibrahim. Yang kedua, beliau mengatakan mengorbankan manusia yang tidak melakukan kesilapan ataupun yang tidak melakukan kesalahan adalah berdosa. Tambah beliau lagi, tidak mungkin Tuhan memerintahkan hamba-Nya untuk melakukan perkara yang berdosa. Yang terakhir, beliau mengatakan bahawa
ulama terdahulu melakukan kesilapan dalam menafsir bahasa Arab. Untuk membuktikan hujahan Siti Kasim adalah benar ataupun sudah terpesong, pertama sekali dalam surah As-Saffat ayat ke-102 sudah terbukti yang menyatakan bahawa mimpi tersebut datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan bukan tipu daya syaitan. Jika juga difikir dengan logik akal, adakah Nabi Ibrahim tidak dapat membezakan yang mana daripada perintah Allah dengan tipu daya syaitan? Dan ibadah korban juga telah terlaksana pada zaman Nabi Adam AS. Ianya dinyatakan dalam surah Al-Ma'idah ayat ke-27 yang menceritakan Habil dan Qabil diperintahkan untuk melakukan ibadah korban. So yang terakhir, beliau mengatakan bahawa terdapat kesilapan dalam menafsir bahasa Arab. Di sini saya memberikan contoh tafsiran Siti Kasim dan tafsiran 3 penafsir yang lain. Perkataan bizab menurut Siti Kasim bermaksud in a place of slaughter. Tetapi menurut At-Tabari, A.J. Al-Bari dan A. Halim bermaksud membawa penafsiran sacrifice. Dalam kesemua dakwaan Siti Kasim, di sini dapat dirumuskan bahawa dakwaan beliau sudah terpesong dari syariat Islam. Oleh itu, kita sebagai umat Islam harus berpegang teguh dengan kitab suci Al-Quran dan pandangan ulama. Isu yang akan saya bentangkan adalah penafsiran semula ayat solat Jumaat. Pada 6 Oktober 2016, Farouk Peru melancarkan kempen kontroversial apabila dia menyarankan untuk menukarkan solat Jumaat kepada hari Sabtu agar semua umat Islam dapat menumpukan perhatian sepenuhnya terhadap ibadah yang dilakukan. Hal ini demikian kerana hari Jumaat adalah hari bekerja di mana semua umat lelaki akan bergegas ke masjid untuk menunaikan solat Jumaat, dan pada masa yang sama juga harus menyiapkan tugas yang diberikan dalam satu masa yang sama. Timbul idea di pihak beliau di mana dia berpendapat untuk menukarkan solat Jumaat kepada hari Sabtu agar umat Islam dapat beribadah dengan masa yang lebih tanpa sebarang gangguan. Beliau kemudian mengatakan bahawa nama hari dalam bahasa Arab dibentuk berdasarkan atas angka nombor giliran, di mana hari Ahad adalah 1 dan Isnin adalah 2. Namun ketika hari Jumaat tiba, orang Arab tidak menamakannya sebagai hari ke-6 tetapi akan menamakannya dengan Jumu'ah yang bermaksud berkumpul. Seterusnya, berdasarkan ayat di tepi menjelaskan bahawa pengumuman solat pada hari Jumaat terjadi semasa aktiviti berniaga dan berjual beli masih lagi aktif beroperasi. Allah memerintah umatnya supaya mengabaikan urusan tersebut dan memberikan perhatian sepenuhnya dalam menunaikan ibadah solat Jumaat. Secara zahirnya, ayat tersebut menegaskan bahawa ia tidak mengeluarkan tanda tanya soalan berkaitan dengan mendapatkan hari pelepasan untuk melaksanakan ibadah solat Jumaat tersebut. Hal ini kerana ia adalah satu cara untuk membentukkan kepribadian Muslim yang boleh melupakan urusan dunia dengan sentiasa mengutamakan perintah Allah SAW. Allah secara jelasnya memberikan umatnya untuk membuat sebarang perniagaan atau apa-apa sahaja aktiviti dengan syarat setelah menyelesaikan urusannya kepada Allah. Ruang untuk menjalankan aktiviti perniagaan ini juga memaparkan bahawa ianya berlangsung secara dalam keadaan aktif. Golongan ulama dan profesional Islam memainkan peran penting dalam melatih dan memberi fahaman kepada generasi baru mengenai ancaman penyebaran liberal yang boleh merosakkan akidah yang pada masa kini. Antara cadangan yang perlu dilakukan oleh golongan ulama ini adalah memberi pemahaman yang secara mendalam dan lengkap mengenai makna istilah suatu yang berkaitan dengan politik antarabangsa, global serta ukuran pengaruh gerakan terhadap akidah, sosial, budaya, politik dan ekonomi. Salah satu punca yang dikenal pasti dalam faktor penolakan terhadap hadis oleh golongan liberal ini adalah kurangnya di kalangan mereka ini memahami pengistilahan atau terminologi bahasa Arab yang diguna pakai. Kerana kurangnya ilmu dalam bidang yang sepatutnya menyebabkan mereka terlalai dan terpesong dari agama asal. Seterusnya, memberi pendekatan tafakur terhadap golongan liberal. Maksud tafakur ini adalah renungan, iaitu kita termenung memikirkan sesuatu dengan bersungguh-sungguh. Dengan mengajak golongan liberal ini bertafakur mengikut as-sunnah,
Mereka akan dapat mencapai ketenangan berasaskan iman dan takwa serta dapat ketenangan dalam jiwa dan mental mereka. Dalam proses bertafakur ini, dia akan meningkatkan keimanan di antara mereka dengan tujuan untuk mendekatkan diri terhadap Allah dengan melahirkan rasa cinta dan takut kepadanya dan mentaati segala perintahnya. Seterusnya, menggalakkan program seperti tadabbur Al-Quran dari segi sains dalam pelbagai bidang. Media yang sesuai untuk disebarkan dakwah ini adalah melalui radio IKIM. Penyebaran dakwah dan kefahaman melalui IKIM ini dapat menarik minat masyarakat untuk mendengar dengan lebih santai dan memahami tentang Islam dan sains. Ia akan memberi kefahaman yang jelas terhadap agama Islam kerana media ini sangat luas dalam lapisan masyarakat. Seterusnya, golongan ulama juga perlu menganjurkan kursus atau seminar yang berkaitan dengan ajaran Islam dalam pelbagai bidang keagamaan seperti ilmu fiqh, akidah dan tasawuf. Penyebaran dakwah tentang ilmu fiqh akan membantu masyarakat memahami dengan lebih mendalam tentang hukum syarak yang berdasarkan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Apabila ilmu akidah seseorang itu kuat dalam diri, dia akan lebih mempercayai terhadap rukun Islam dan rukun iman. Dengan memahami ilmu tasawuf, masyarakat akan lebih mementingkan akhlak dan menjauhi perkara yang melalaikan. Program kesedaran berkenaan ancaman terhadap akidah umat Islam dan program pengukuhan akidah perlu dipertingkatkan bermula dari peringkat sekolah lagi bagi memberi pendedahan awal kepada anak-anak masyarakat Islam ini tentang bahayanya fahaman sesat ini. Pendedahan awal ini dapat mengatasi sebarang pertikaian dan perbezaan pendapat mengenai sesuatu fatwa. Secara kesimpulan, agensi agama, para intelektual, agensi-agensi agama ataupun badan-badan yang berkaitan dalam menangani gerakan liberalisme ini di kalangan masyarakat harus dibendung secepat mungkin agar ia tidak berleluasa. Sistem perundangan Malaysia adalah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah di mana ia dijadikan sebagai satu rujukan utama untuk menangani gerakan liberalisme ini. Penyelesaian yang lebih harmoni di antara kelompok ekstrem ini adalah dibincangkan melalui hujah atau sudut pandangan yang lebih seimbang, adil dan selaras dengan kerangka pandangan dunia Islam. Oleh itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.